banyak kita, macam-macam kita ada. Ha. Syamilah Maktabah Ta'awuni Lid-Da'wah Bir-Rawdah. Maktabah Ta'awuni Lid-Da'wah Bir-Rawdah. Dia macam-macam kita ada dalam ni. Kita tunjuk teks dia ya, sebab memang sepenuhnya bahasa Arab dalam ni. Banyak macam-macam kita ada. nak jemuh pun. Pas dia ada update semua ke hak terbaru ke apa kita ni rasa hak lama dah juga ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rasanya kita masih lagi di dalam babul mawaqit. Babul mawaqit ni maknanya bab tentang waktu-waktu semaya. Lepas tu yang pertama, bab yang pertama waktu salatil fajri. Waktu semaya fajri maknanya semaya subuh. Waktu semaya subuh. Ni maksud dah kau sikit. Tak apalah kita sekali lalu dulu dah. Semaya subuh. Awal waqtil fajri idza tala'al fajru tsani. Awal waktu fajar iaitu waktu maya subuhnya bila naik fajar yang kedua iaitu bila naik fajar shadiq lah kita panggil fajar shadiq. Wa huwal bayadul mu'tarid fil ufuq iaitu fajar yang kedua ni lagu mana iaitu putih yang terbentang lah di ufuk. Ada satu lagi kita panggil fajar kazi, putih hok naik gitu. Payah hilang mula. Ada. Wa akhir waqtiha ma lam tatlu'i syams. Akhir waktu subuhnya selagi tak naik matahari lah. Bila naik matahari maka habislah waktu subuh. Bab apa gitu? Li hadithi imamati Jibril. Waktu semaya ni kerana ada hadis imamati Jibril alaihi salam. Hadis Jibril mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi imam. Fa innahu amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Jibril ni amma maknanya mengimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha fil yaumil awal. Dia mengimamkan Nabi fil yaumil awal hina tala'al fajr wa fil yaumil tsani hina asfara jiddan wa kanat asy-syamsu tatlu'u. Okey. Jibril ni dia mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Dia ajar kira-kiranya nak ajar waktu semaya lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari yang pertama fil yaumil awal hina tala'al fajr. Pada hari yang pertama Jibril semaya dengan Nabi, jadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar fajar. Maknanya hak supaya kita skala itulah.
Kalau dulu ni pukul 5 berapa? 5.47 ke 5.37 47 dah. Apa ni? Subuh dah. 5.37 ke 47 dah. 5.47. Tu. Jadi nak tahu lagu mana tu Tubik Fajar 5.47 ke 5.49 ke hak tu ahli falak lah tu. Dia tentu dah. Jadi pada hari yang pertama lagu tu. Dan hadis Imam Jibril alaihissalam ni memang hadis yang muttafaq alaih lah. Kita kata sini dia kata rawahu jama'atun minas sahabah, ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ni. Antaranya Ibnu Abbas, Abu Mas'ud, Abu Hurairah, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Buraidah, Abu Musa Al-Ash'ari, Bara' bin Azib dan ramai lagi lah. Ni antaranya. Maknanya kemah tu. Ada sumber. Apa ni sumber agama kita lah. Tidak kata apa ni ikut-ikut fikir dah. Lagu mana kita waktu subuh kan start masa ni lah gini-gini fikir sendiri tidak. Kerana jelas ni daripada hadis. Okey. Tu pada hari yang pertama. Okey. Wa fil yaumits tsani, pada hari yang kedua, dua kali dak jadi imam. Jibril jadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Hari yang pertama pada waktu tu. Hari yang kedua hina asfara jiddan. Hina asfara jiddan maknanya ketika isfar sengoti dah. Wa kadatis syamsu tatlu'u, dan pada ketika tu matahari nak naik dah. Dah. Matahari nak naik dah. Asal kita sudah ayat dah sebelum ni dah. Isfar tu lagu mana, iaitu pada hari yang kedua ketika isfar ni maknanya cerah dah. Cerah ni kira-kira lagu mana? Cerah iaitu kalau duduk dalam gelap tu, kalau kita tengok orang tak cerah tu kita panggil gelap. Isfar ni maknanya apa ni? Orang duduk jauh tu kita cerah dah. Kita nampak dah muka dia. Maknanya cerah dah lah. Kita kata kalau apa ni pukul 5, pukul 6 tu gelap lagi. Dak pukul 6 tu supaya malam lagi. Dalam lebih kurang pukul 6.30 kah? Ataupun hampir-hampir kadatis syamsu tatlu'u, kadar ni maknanya hampir-hampir. Dekat-dekat matahari nak naik tu. Cerah dah lah. Cuma tak naik matahari je. Tu. Ini waktu yang kedua. Jadi waktu yang pertama tu iaitu ketika matahari tengah gelap lagi, apa ni? Ketika gelap lagi hak supaya kita duk membayar sekali hak tu apa ni? Menjadi hadis tu menjadi pegangan kepada golongan mazhab Syafi'i. Ada Imam Syafi'i ke apa tu? Dia guna hadis itulah. Dia beralah ke hadis tu. Beralah ke apa ni? Bayar tai gelak lagi. Mazhab Hanafi dia memilih hadis yang kedua tu. Ada hadis kok apa ni Jibril mengimamkan Nabi pada ketika nak cerah dah. Dia pilih hadis tu. Okey, jadi pas lagu mana kita kata tak boleh kau pilih-pilih lagu tu. Hadis dia mungkin ada dua ke. Jadi imam-imam nak boleh kau jadi satu-satu mazhab ni. Ada. Dia tidak apa ni kita kata hadis dhaif ke apa tak boleh. Nak buat sandaran siapa kau jadi satu mazhab sehingga kita panggil ni mazhab Malik, ni mazhab Hambali. Ada. Tapi sumber dia ataupun sandaran dia hadis-hadis yang dhaif. Ada. Tak boleh. Dia kena hadis-hadis yang kuat ataupun Quran lah. Tu sama ada Quran ataupun hadis yang sahih. Maknanya kuat ni.
Sandar dua-dua apa ni? Dua-dua mazhab ni. Mana lagi? Panjang ni dia apa ni syarah ni. Lepas tu thumma qala fi akhiril hadis, lepas tu dia kata di akhir hadis. Siapa dia kata di akhir hadis? Qala siapa tu? Jibril kata. Qala Jibril alaihi salam. Jibril kata. Ma baina hadzainil waqtain waqtun laka wa li ummatik. Jadi apa yang antara dua waktu ni, ia start mula-mula Jibril start hari pertama tu dengan hari kedua. Hari kedua ni kira-kira nak habis waktu tu dah. Ni dia kata waktu untukmu, kira untukmu nak sembahyang subuh lah, dan juga untuk umatmu. Antara tu lah. Sehingga dia naik fajar tak boleh dah lah. Dia naik matahari tak boleh dah lah. Antara fajar mula-mula terbit sampai ke fajar, sampai ke matahari nak naik. Sampai ke matahari naik. Dia naik tak boleh dah. Tu Jibril kata. Wala mu'tabar bil fajril kadhib. Fajar kazib tak kira. Fajar kazib. Tak ambil kira fajar kazib ni. Fajar kazib ni hak biasa agak. Kalau kita terbangun malam-malam ayat kukuk tu dah. Tu kita panggil fajar kazib. Ayat kukuk tu kali ia serah cerah dah mentah. Serah nak apa ni? Hari nak siang dah. Nak subuh dah berkali. Jadi ayat pun kukuk mentah masa tu. Kita pun gaduh-gaduh bangun ambil air sembahyang nak pergi sembahyang dah. Tengok-tengok ayat gelap mula. Tengok-tengok je baru kupak. Tu maknanya fajar kazib lah tu. Dia cerah metah. Lepas dia gelap pula. Jadi fajar kazib tak kira tu. Dia kata iaitu al-bayadul ladzi yabdu tulan thumma yu'aqibuhu dhalam, iaitu putih yang dia apa ni manja. Kalau tadi fajar shadiq ni putih hak mu'tarid dak, maknanya putih hak terhampar gitu. Hak luar. Fajar kazib ni dia alah manja naik atas. Lepas tu thumma yu'aqibuhu dhalam, lepas pada tu dia jadi gelap mula. Yu'aqibuhu dhalam, jadi gelap mula. Liqaulihi alaihi salam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannakum adhanu Bilal walal fajrul mustatil. La yaghurrannakum, ni hadis juga ni. Jangan yaghurranna ni maknanya jangan menghentikan kamu, jangan menghalang kamu azan Bilal dan juga fajar mustatil. Mustatil ni fajar kazib itulah, fajar hok manja. Jangan menghentikan kamu gapo ni? Iaitu hak ni hadis ni sebenarnya cerita apa ni? Cerita orang sau. Orang sau jadi bila duduk tengah makan tu, jangan berhenti. Bila walal fajrul mustatil, bila tubik fajar kazib ni lah. Fajar ayat kukuk sementara lepas jadi gelap mula. Jangan tak boleh berhenti dah. Maknanya boleh makan lagi lah. Ataupun azanu Bilal. Bilal azan. Bilal ni dia azan 2 kali. Kalau apa ni ketika bulan puasa tu tak, ketika sahur azan yang pertama tu dia nak gerak orang sahur. Azan yang pertama, bel yang pertama dak, bila bel yang pertama kira-kiranya untuk nak gerak orang sahur. Jadi bel yang pertama tu azan Bilal tu tak boleh lagi. Maknanya tak boleh tidak menghalang kamu daripada makan. Maknanya tak boleh berhenti, tak payah berhenti, boleh makan lagi. Azan Bilal yang pertama. Apa sebab tu sebenarnya nak gerak orang je baru. Jangan kita duk ingat masa tu masuk dah waktu subuh dak lagi. Boleh jadi masa tu kalau masuk 5.47 kat kali pukul 5 baru dak.
Pukul 5 dak lagi lah. Wa innamal fajrul mustatir fil ufuq. Lepas tu yang menghalang kamu tak boleh makan bila? Al fajrul mustatir, fajar mustatir maknanya fajar shadiq tadi itulah. Hak apa ni fajar yang terbentang tu, iaitu hak ketika masuk subuh lah. Hak tu fil ufuq. Baru kamu kena berhenti makan. Selain daripada tu jangan berhenti lagi, Nabi kata. Maknanya boleh makan lah. Wa innamal fajrul mustatir fil ufuq. Jadi sini kita dapat satu benda. Biasa ketika puasa, ketika sahur tu kita ada apa? Imsak ada. Imsak ni dia kata 10 minit. 10 minit sebelum waktu subuh. 10 minit sebelum fajar mustatir ni lah. Jadi kena bertidur masa tu. Tidaklah. Maknanya boleh lagi makan. Dalam waktu 10 minit, waktu imsak tu dah. Sampai kau rebah. Sehingga rebah. Tidak. Berdasarkan hadis ni lah. Berdasarkan la yaghurrannakum adzanu Bilal walal fajrul mustatir. Makan kamu, iaitu sahur kamu tu tidak terhalang oleh azan Bilal dan juga fajar mustatir. Hak menghalang makan kamu ketika sahur tu dia. Fajar tu iaitu orang baik tu lah. Fajar mustatir. Tubik fajar shadiq. Bila fajar shadiq? Ketika orang baik subuh tu lah. Orang baik subuh tu bila tubik fajar shadiq. Kalau 5.47 baru berhenti dah. Bukan kata 5.47, 5.37 kena berhenti dah. Dah. Maknanya tak kena dengan hadis tu kalau nak kira lah. Mungkin nak suruh beringat, kita kata nak imsak nak suruh beringat, tapi nak kata tak boleh makan. Katalah dia bangun. Orang bel 5.47, 5.37 dia baru bangun. Bangun mana? Kalau tak boleh makan dah dah. Nak minum air pun tak boleh dah. Apa sebab 10 minit ni waktu imsak dah. Ia akan begitu. Maknanya kalau kita bangun 5.47 dah lagi, 5.37 tu 10 minit waktu imsak tu dah lagi kita makan. Dok cuma makan kadar tu lah, kadar 10 minit tu lah. Ataupun kalau kita kata nak kocak-kocak air milu kedai lagi. 10 minit tu. Bukan kata tak boleh dah. Ada. Nampak tak? Sebab hadis ni lah. Ini guna benar ni. Ini hadis sahih ni. La yaghurrannakum adzanu Bilal. Jadi fajar al-mustatir tu ke dia? Al-muntashir fiha. Muntashir maknanya yang terhampar, yang terbentang di ufuk itulah. Situ. Habis berkenaan dengan waktu sembahyang subuh. Lepas tu wa awwal waqti zuhri idza zalatis syams. Awal waktu zuhur pula bila start? Idza zalatis syams, bila matahari genyok. Dia duduk tengah molek lepas tu dia pun genyok. Li imamati Jibril alaihi salam. Hak ni kerana hadis Jibril mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Hak 2 hari tu. Fil yaumil awal hina zalatis syams. Pada hari yang pertama, ya jadi itu imam kepada Nabi 2 hari dah. Hari yang pertama ketika matahari gelicir sikit. Ada. Daripada tengah genyok sikit, masuk waktu zuhur. Hina zalatis syams. Okey. Wa akhir waqtiha inda Abi Hanifah. Akhir waktu dia pula akhir waktu zuhur. Bila pula akhir dia? Habis waktu zuhur lah. Inda Abi Hanifah rahimahullah, mengikut Abu Hanifah rahimahullah, idza sara zillu kulli syai'in mithlaihi. Bila bayar sesuatu benda tu jadi 2 kali ganda. 2 kali ganda. Bayar satu-satu benda 2 kali ganda. Kalau kita duk cacat tengah panas tegak, kira-kiranya kalau sekali tak lagi. Sekali ganda dengan kita bayar tu dah.
Tak habis lagi. Bila 2 kali ganda, maknanya 2 kali tinggi kita bayar tu tak. Barulah habis waktu zuhur. Itu mengikut Imam Abu Hanifah, habis waktu zuhur. Lepas tu panjanglah ni bawah ni bicara pasal hadis ni lah. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili dan macam-macam lagi. Okey, siwa fai'uz zawal. Siwa fai'iz zawal. Mana hak sebelum daripada dia ni? Okey. Jadi dia kata kalau fai'iz zawal ni bayar matahari ketika matahari nak ilad dah, tu tak kira. Matahari nak jatuh dah, bayar ni jadi tak menentu dah. Tidak tu dia kata dah. Bayar hak jelas lah, kita nampak bayar kita jelas. 2 kali ganda. Kalau jadi siapa tidak berpenghujung ke apa ada dah tu. Bayar tu. Wa qala. 2 orang berkata, siapa dia 2 orang ni? Qala. Bawah ni dia kata qala qala Abu Yusuf wa Muhammad, ni 2 orang anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ni dia ada 2 orang anak murid yang hak paling sahihlah. Ramai anak murid dia dah. Cuma 2 orang ni yang paling menonjol, iaitu Imam Abu Yusuf, satu lagi Imam Muhammad. Dia ada jadi 2 orang ni kadang-kadang dia sama dengan tok guru dia. Pendapat dia tu dah. Kadang-kadang dia tak serupa dengan tok guru dia. Tapi dua-dua Hanafi belaka, Abu Yusuf dengan Muhammad ni. Tapi sini dia kata idza sara zillu mithlahu. 2 orang tadi kata, 2 orang anak murid dia kata, bila bayar tu sekali ganda dengan benda tu, habis ya? Tu. Kenapa tak? Jadi beza tu. Idza Imam Abu Hanifah kata, habis waktu zuhur, bayar itu 2 kali ganda. Baru habis waktu zuhur dah. Tapi 2 orang anak murid hebat dia ni dah, anak murid apa ni? Anak murid sahur dia ni kata apa ni, bayar sama panjang. Tu habis dah lah. Maknanya singkat benar tu. Supaya lebih kurang supaya kita lah. Lebih kurang supaya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i gitulah. Jadi anak murid Imam Abu Hanifah 2 orang ni lebih kurang serupa dengan mazhab Syafi'i, iaitu matahari genyok sikit masuk waktu zuhur, lepas tu kalau panjang bayar lebih daripada benda tu, habis dah waktu zuhur, kira-kiranya masuk waktu asar dah lah. Tetapi kalau mengikut Abu Hanifah, ia lama waktu zuhur tu. Muka 2 kali ganda ni kira-kiranya pukul berapa kalau kita kata tak? Kalau ni pukul 5 juga tak? Asar pun. Dia lebih lagi lah. Nak jadi 2 kali ganda ni. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullah. Wa fai'uz zawal tu tadilah bayar hak tak menentu, bayar hak apa ni, bila matahari nak jatuh sangat dah. Nak jadi bayar jadi tak nampak dah, jadi berat. Tidak dah tu dia kata tak kira bayar tu. Lahuma imamatu Jibril alaihissalam fil yaumil awal fi hadzal waqt. Jadi 2 orang tadi tu, lahuma ni siapa dia? 2 orang ni dak. Tu tadi tu lah Abu Yusuf dengan Muhammad. 2 orang anak murid Imam Abu Hanifah ni, apa dia kata gitu? Apa dia kata
sekali ganda habis dah. Sebab Jibril alaihissalam pada hari yang pertama fil yaumil awal fi hadzal waqt. Dia maya pada waktu tu. Ada. Yang mayasa pada waktu tu. Pada hari yang pertama. Dia gini. Ada. Cerita pasal Jibril tadi, Jibril jadi tu email tak? Ada 2 hari. Hari yang pertama waktu Zuhur ni ada tak gelincir sikit. Ada. Gelincir sikit siapa kau bayar panjang, sama panjang dengan satu-satu benda. Tu waktu Zuhur. Pada hari yang pertama. Nampak tak? Gelincir sikit siapa kau? Habis. Siapa kau sama. Pada hari yang kedua, ada. Mana kita kena tengok mula. Apa ni? Kena tengok sini mula. Hadis Jibril. Okey. Pada hari yang pertama dia maya Zuhur, solat Zuhr. Nampak tak? Fil ula minhuma. Fil ula minhuma hina kana al-fai' mithla asy-syirak. Maya Zuhur bila bayar tu mithla asy-syirak. Mithla asy-syirak ni senipis tali kasut. Maknanya kalau matahari duduk tengah betul-betul tak ada bayar. Bila gejek sikit ya, sikit itu setara mana? Setara mana? Setara tali kasut tu tak apa dah. Ada bayar setara tali kasut. Maknanya nipis benar lah, tak gejek sikit ya. Masuk waktu Zuhur. Ni hari pertama dah. Lepas tu thummal asr hina kana zillu kulli syai'in mithlahu. Yang mayasa bila? Mayasa bila bayar tu sama panjang dengan benda. Kalau kita kat sama panjang dengan kita duk cacat dak. Bayar sama panjang kita mayasa dah. Ada. Okey, tu untuk Zuhur dulu dah. Orang lain biar dulu. Lepas tu hari yang kedua. Hari yang kedua dia maya Zuhur bila waktu sama panjang. Apa ni? Bila bayar sama panjang dengan benda tu. Kita ni hari yang kedua dah. Bayar sama panjang dengan kita. Hari yang kedua maknanya pukul berapa tu kita kata dah. Bayar sama panjang dengan kita. Lepas tu dia mayasa. Thumma shallal asr hina kana zillu kulli syai'in mithlahi. Mayasa bila bayar 2 kali ganda dengan kita. Dah gitu. Jadi kira-kiranya kalau hadis yang kedua ni ada macam apa ni? Hadis yang pertama tu bayar sama panjang tu habis dah lah. Habis dah waktu Zuhur. Ada. Hadis yang kedua bayar sama panjang kita tu baru nak bayar Zuhur. Gitu. Bayar 2 kali ganda panjang baru mayasa. Jadi Imam Abu Hanifah dia pegang hadis yang kedua. Anak murid dia 2 orang tadi dan juga Imam Syafi'i lain-lain tu dia pegang hadis yang pertama. Gelincir sikit masuk waktu Zuhur. Habis dia bila bayar sama panjang. Iaitu hadis yang pertama. Hadis yang kedua bayar sama panjang dengan kita. Baru bayar Zuhur maknanya lewat lah.
Bayar sama panjang kita 30 kata pukul berapa? Pukul 3. Kali lah ni kita kata pukul 4.30 lah dah. Maya asar dah. Lebih kurang pukul 3 lah. Pukul 3 baru maya zuhur. Ni pukul 3 baru maya zuhur. Sebab apa? Sebab Jibril maya masa tu. Dah. Ni hari yang kedua ni. Pas maya asar bila? Maya asar bila bayar 2 kali ganda panjang. Iaitu kalau pukul 4.30 lah ni dah. Kalau kita guna hari yang kedua Jibril jadi tu email, lebih kurang kuning kali. 2 kali ganda dah. Kuning baru bayar asar. Orang lewat. Dia jadi alas lewat. Dah. Kau gana. Gitu. Sebab itulah kalau kita tengok betul lah dok. Orang-orang mazhab Hanafi memang dia maya lewat. Bukan memang pisah maya lewat dok. Memang hadis ada. Dok. Tu hadis yang kedua. Dua-dua sahih hadis tu. Lepas tu lagi. Dok. Sebab kita baca fiqh Hanafi ni ke. Dok. Dia nak menguatkan lagi. Ni. Nak menguatkan lagi. Apa ni? Pendapat dia tu dok. Apa yang nak kuat? Maknanya maya lewat zuhur tu. Maya lewat lah ke mana? Iaitu bayar sama panjang dengan kita. Kita kata pukul 3 lah. Lebih kurang dah. Sebabnya qauluhu alaihi salam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abridu bizuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Ni pun hadis yang sahih juga. Ada hadis yang diterima belaka oleh semua ulama terima. Dia kata abridu bizuhri. Dia abridu bizuhri maknanya zuhur ni, nak maya zuhur ni kena abridu, kena tunggu sejuk. Sejuk. Biar sejuk dulu. Baru maya zuhur. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kerana shiddatal harri panas sangat ni. Dah. Panas yang teramat ni adalah min fayhi jahannam, daripada wak neraka. Daripada wak neraka. Dah. Jadi kira-kiranya kalau kita kata dak matahari duk atas kepala, hak tu tak ada bayar dak. Genyok sikit lah. Masuk waktu zuhur bagi 2 orang anak murid Imam Abu Hanifah tu dah. Dan juga mazhab Syafi'i. Genyok sikit. Tu panas. Kita panggil masa tu dah. Kalau Allah kita kata matahari di atas kepala. Pukul 1. Genyok sikit. Tu tengah panas. Pas lagu mana dia dengan hadis abridu bizuhri ni. Nabi kata tunggu sejuk bila nak mai zuhur. Tunggu sejuk bila nak mai zuhur maknanya kalau bagi Imam Abu Hanifah kan, sedang moleklah dengan hadis dia tadi tu. Hadis mana? Hok bayar sama panjang. Baru masuk waktu zuhur. Dah. Bayar sama panjang tu ke? Teduh dah kata sikit. Kita kata kalau pukul 3. Dah jadi teduh dah lah sikitnya. Ada molek dengan hadis ni, abridu bizuhri. Hadis ibrat ni kita panggil dah. Menguatkan lagi pendapat dia tu. Pula dah. Wa ashaddul harri fi diyarihim fi hadzal waqt. Jadi apa ni? Waktu hak paling panas di negeri mereka ni pada waktu ni lah. Pada waktu apa ni? Pada waktu panas tu lah. Kita kata dak genyok sikit. Tu panas, tengah panas lah kita panggil, tengah matahari diri dak. Matahari di atas kepala. Waktu tu lah. Pas bila? Hak nak tunggu sejuknya. Bila bayar panjang sikit. Sama panjang dengan kita. Itulah kira-kiranya waktu sejuk. Okey. Lepas tu bawah ni lah. Ada dia kata
Pas kita nak tahu lagu mana waktu sejuk ni setara mana tu. Nak apa ni? Nak anggar lagu mana. Sejuk ni tu. Takut kita kata, pukul 3 pun panas lagi. Tu. Apa pengukur dia? Dalam Bukhari pun apa pun ada hadis Abridu bin Zuhri ni. Ni. Jadi dia kata dia kata lebih kurang kita anggap ke sejuk ni lebih kurang 3 kaki. Bayar tu 3 kaki daripada kita. Tu. Hak itulah kira-kiranya waktu sejuk. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semaya lagu tu. Mana dah? Ana tengoknya dalam kitab. Sini tak jumpa pula. Dalam kitab Nabi semaya lebih kurang 3 kaki. Bayar 3 kaki maknanya sekaki kira-kiranya 2 jekar lah, 2 jekar kita tu. Sebab bayar ni dia apa ni, kalau tepat panah. Tepat panah dia beza dak bayar tu. Kalau tempat panas matahari dekat dengan kita, bayar tu jadi pendek sikit. Dalam ni lah royak. Tak tahu ya lo kedok dak. Bila matahari dekat dengan kita, bayar tu jadi pendek. Kalau tempat sejuk, matahari jauh daripada kita dah. Jadi kau sebaliknya. Kalau matahari dekat dengan kita, ia jadi panjang bayar. Dah. Dia ganjak sikit panjang lalu. Dah. Kalau matahari jauh daripada kita, ia jadi pendek bayar. Dia kata, apa nak kira lagu mana? Dia kata sebenarnya kira 3 kaki. 3 kaki tu maknanya tu abridu dah tu. Abridu bin Zuhri. 3 kaki. Lebih kurang setinggi kita lah kita kata dah. Ni jekar. Hak tu ibrak dah tu. Mana dah abridu min al-ibrat. Ni. Ada sini dah. Rawat Abu Daud dan Nasa'i. Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana qadru salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizuhri. Apa ni? Kira apa ni? Ukuran lah, ukuran. Lagu mana kita nak ukur sejuk ni setara mana? Iaitu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya lizuhri fi saif, pada musim panas. Salatatu aqdam, 3 kaki. Hadza yadullu ala tahdid. Inilah menunjukkan anggaran dia tu. Anggaran setara mana sejuk tu. Takut ada yang kata pukul 2 sejuk dah. Dah. Kok panas ceng pukul 1. Pukul 1 suku tu panas, pukul 2 sejuk dah. Atau kata pukul 4 baru sejuk. Dah. Dia kata kalau musim panas 3 kaki. Kalau musim panas 3 kaki. Sebab apa? Sebab matahari duduk dekat musim panas dah.
Hmm. Jadi bayar ni jadi panjang lah. Bila jadi panjang 3 kaki. Kalau musim sejuk mungkin pendek lah lagi. Tidak sampai 3 kaki lah. Musim sejuk. Gitu. Lepas tu macam-macam lah lagi perbincangan ulama ni dok. Ada lepas tu hok alik apa ni? Alik mazhab Syafi'i ataupun imam dua orang anak murid Imam Abu Hanifah ni dok. Dia nak jawab lagu mana hadis Abridu bin Zuhri ni. Dia kata hok ni ketika musim panas. Tunggu sejuk dok. Bila nak mai Zuhur ketika musim panas kat tunggu sejuk, tunggu teduhlah sikit baru mai Zuhur. Pas kalau musim sejuk dah nak tunggu teduh. Kerana memang teduh dah. Jadi hadis ni kira-kiranya khusus untuk musim panas dia kata. Ada. Alik Diamond ni pula jawab. Hadis Abridu bin Zuhri ni untuk musim panas. Tunggu teduh sikit. Dah kalau teduh dah. Musim hujan tak nyabik dengan apa ni panas ke apa tak ada pun. Hak tu. Kira lagu mana? Kira bayar awak. Dia kata dah. Pula. Tapi alik Imam Abu Hanifah ni dia boleh jawab balik lah. Dia kata dak. Abridu bin Zuhri hak ni nak menguatkan je. Hak Jibril mayat masa tu. Jibril ajar Nabi mayat masa tu. Lagu mana pula? Kita kata dak. Hak tu khusus dengan musim panas kau. Pula. Royak khusus dengan musim panas ni kena ada dalil juga ada. Dia kata tu waktu untukmu dan untuk umatmu semua. Bukan kata ni untuk musim panas maya masa ni. Hari yang kedua Jibril maya lewat sikit Zuhur tu dah. Ni untuk musim panas. Dak. Tidak kata lagu tu. Jadi masing-masing kita kata ada hadis. Ada sandara dia lah bukan saja-saja. Royak kita kata tak berani nak turut. Tak berani nak buat lewat sikit. Kena awal gini sokmo. Kita tak boleh kata begitu. Bila ada hadis ni, bila kita tahu ada hadis, tak boleh kata lagu tu. Kita tak siwak tu suka pasal lah kita kata dah. Cuma nak kata salah, tak kena lagu tu, kurang pahala, tak boleh. Tak boleh kata begitu. Sebab dua-dua Nabi ajar belaka. Nak boleh ke awak keluar satu-satu apa ni pendapat nak royak gitu ni dak bukan mudah. Imam-imam kita ni, ulama-ulama kita. Kita kata kena mengaji. Dak cukup lah dengan ilmu alat. Dak ilmu alat tu suku. Lepas tu ilmu apa ni pengalaman gapo pula dah. Hak kita jumpa betapa banyak hadis gapo ni pula tu suku pula. Jerih payahlah ulama kita ni. Tidak mudah kita kata apatah lagi nak kesal kita nak kata ni hadis ni lemah ni. Tak kena hadis ni. Hak tu lagilah payah. Tu kalau kita kata dalam kitab-kitab hadis biasa, apatah lagi kalau dalam kitab Bukhari tiba-tiba dak tak kena hadis ni. Bukhari kak kira-kiranya kalau kita angkat tangan dah dak. Selepas daripada Quran kak Bukhari lah. Selepas daripada Quran hadis. Hadis mana? Hadis Bukhari mula-mula sekali dak. Lepas tu hadis Muslim. Hadis Bukhari. Nak tek. Nak royak tu bukan benda mudah. Nak royak ni salah sini. Tak kena sini ni. Ngaji kita kata seumur hidup lah dah. Nak boleh ke royak. Contohnya kita kata ada dalam apa ni Bukhari. Ada dalam Bukhari kesilapan juga. Bukan kesilapan Bukhari. Bukan kesilapan Imam Bukhari tu, tapi kesilapan mungkin orang hok nyaling. Sebab kalau zaman itu dia bukan ada photostat ke apa sekolah ni dak. Photostat boleh tengok asal tidak. Dia atas saling gitulah. Jadi boleh jadilah kita kata tukar titik apa ni tukar huruf kau sikit-sikit dah.
Ada benda tu. Tak selagi mana dia tidak Quran, hak memang Tuhan jamin. Tuhan jamin tak ada kesilapan hak tu Quran dah. Selain daripada tu ada. Tak. Contohnya kalau kita tengok hadis Bukhari, apa ni? Dia kata laula banu Israel lam yakhnazil lahm walaula Hawa lam yakhnu untha zawjaha untha zawjaha, gitulah lebih kurang. Laula banu Israel lam yakhnazil lahm, kalau bukan kerana Bani Israel ni daging tak jadi busuk, daging tak jadi hapuk. Ni hadis dalam Bukhari ni. Kalau tidak kisah Bani Israel, daging tak jadi hapuk. Mana daging tak jadi hapuk kalau tidak kisah Bani Israel? Ada. Sebelum daripada Bani Israel ada ni, sebelum Bani Israel derhaka kepada Nabi ni, daging tak hapuk tak boleh dalam peti sejuk ke apa pun tak. Melih pakai tak kita tak jadi busuk daging. Gitu kah? Kita nak faham hadis. Dan dia kata lagu tu tak? Kalau terjemah semata-mata. Gitulah. Kalau tidak kisah Bani Israel, daging tak jadi hapuk. Kisah Bani Israel baru jadi hapuk, baru jadi busuk. Busuk daging kita lah ni tak boleh simpan lama dah kena budaya peti sejuk ni. Kisah Bani Israel ni. Sebelum daripada tu tak. Boleh simpan, boleh tak gitu je tak. Gitu kah? Tidak. Dia nak royaknya laula Bani Israel lam yahnazillah. Maknanya kalau tidak kisah Bani Israel, daging tak jadi hapuk. Bani Israel ni dia jenis apa ni, dia nyabik dengan daging korban ni. Daging korban. Daging korban lagu mana? Bani Israel ni kan, bila korban, daging-daging tu sepatutnya kita bagi. Bila bagi, dia tak ada nak busuk lah. Bani Israel dia simpan. Daging tu dia simpan. Buat kasih kau bila kasih kan jadi busuk kan bang tu. Muka zaman dulu mana ada peti ke apa. Jadi kidemon ni lah. Jadi jangan tu perangai demon ni dak. Meleh-meleh kat simpan daging. Tak simpan bagi. Tu jadi Bani Israel. Ya nak ayat gitu. Lepas tu so lagi walaula Hawa lam yakhun untha zawjaha, kalau bukan kerana Hawa isteri Nabi Adam dak. Lam yakhun untha zawjaha, orang tina tidak akan mengkhianati suaminya. Ad-dahra so lagi. Lam yakhun untha zawjaha ad-dahra. Siapa lon ni? Sehingga lon ni maknanya kalau tidak kerana Hawa, orang tina tidak akan mengkhianati suaminya. Ke mana? Jadi hak duk kena ada, hak duk curang kepada apa ni? Suami dia. Hak khianat lah ni ki Hawa lah tu. Nurung Hawa tu. Gitu kah? Jadi kalau dalam kitab-kitab, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari ke tak? Kita tengok syarah Sahih Bukhari besar kali, Fathul Bari. Pun lagu itulah dia kata, lam yakhun untha zawjaha. Dalam Umdatul Qari pun gitu juga. Kalau tengok dalam ni pun gitu juga. Lam yakun belaka. Tidak khianat. Maknanya Hawa lah ni, Hawa khianat kerana. Jadi macam-macam lah. Dalam syarah Bukhari tu dia kata khianat ni dengan ajak Nabi ada lagi apa ni makan pohon khuldi ke apa tu dak. Itulah khianat. Jadi orang-orang tina nurung Hawa tu lah. Sebab tu jadi khianat kepada apa ni suami dia dak. Pas kalau orang tanya dak. Apa ni? Orang jantan tak khianat ke? Kita kata dak. Kepada orang tina. Kepada isteri, suami tak khianat. Tak ada. Kok lagu tu. Kok isteri je hak khianatnya. Isteri je hak curang. Suami tak ada. Suami ada juga tu nunggu siapa? Kalau isteri nunggu Hawa apa suami? Tak khianat juga dak. Kalau hak khianat tu dak. Nunggu siapa dia pula? Hak tu. Situ maknanya bila cek-cek gimana. Salah bukan lam yahun. Salah bukan lam yahun, lam yahnu sebenarnya. Lam yahnu. Jadi kita ada titik. Kalau kita tengok dalam nuskah lain tu. Berarti mulai sudah ada dak isyarat-isyarat benarnya salah ni.
Tapi banyaknya lam yakun lah. Sebenarnya lam yahnu, ha, bukan dengan kha. Lam yahnu ni lagu mana? Lam yahnu maknanya kalau bukan kerana Hawa, nescaya orang Tino ni tidak akan merindui suaminya. Siapa kelan ni? Orang Tino. Tu baru kena kalau kita perhati. Baru yolo. Tidak akan merindui lagu mana? Maknanya orang Tino kalau kita perhati dia lebih teringat kepada suami dah. Lama sikit dia teringat lalu. Dah. Apa ni contoh kalau kita kata cerah ke ataupun kematian isteri yang kematian suami, dah. Boleh kata ramai tak nikah dah. Menjanda gitulah dah. Sampai ketua lah dah, sampai kemati janda. Apa sebab tu dia mewarisi sifat Hawa tu. Dia merindui suami dia. Orang Tino ni ada sifat tu. Banding orang jatuh nak mati bini kan, habis tak lama kan nikah lah dah. Apa sebab dia tak ada, tidak mewarisi sifat rindu tu. Orang Tino dia mewarisi sifat rindu Hawa tu. Sebab tu dia apa ni jadi gitu tu. Dia teringat tu lama, dia memori dia tu duk dengan suami dia. Jadi tak boleh dah nak nikah nak. Gila tak kita kata tak? Janda sampai akhir hayat. Tu baru betul. Kisahnya ke dia silap tak? Titik tak? Aduh. Payuh lah kita kata tak? Payuh. Bukan lagu mana kita nak kesal benda tu. Hak tu di Bukhari pula apatah lagi nak kesal ganda tu. Payuh lah. Apatah lagi kita nak kata gini. Berdasarkan hadis-hadis Nabi jadi nak kata, bayar siapa sama dengan kita baru masuk waktu zuhur. Ada. Ya nak boleh kata gitu tidak mudah. Imam kita ni bukan kata ambil hadis sewenang-wenang. Jadi tu apa ni cara kita tidak lagu tu. Mak dia kaji sedikit tu kalau kita dok sedikit tu. Tu baru kita kata dari lafaz dia, tidak dari segi sanak dia pula dok. Kalau sanak pula kita kata dok. Ngaji suku pula bab sanak. Orang yang meriwayatkan hadis, orang ni lagu mana boleh terima ke dok. Ilmu suku pula hak tu dok. Jadi nak royaknya kita ni kalau imam-imam kita kata gini berdasarkan hadis ni, kita tak boleh mudah-mudah nak. Tak sedap. Setengah tak yakin. Tak boleh. Dia kata gitu tu dia ada sandara dia. Payuh benda ni tak boleh kita tengok selapis. Kita berkata tak apa dok. Dia tengok 45 lapis lepas pada tu. Lepas daripada kita. Ulama-ulama kita ni siapa akan jadi mazhab gapo ni. 45 lapis lepas daripada kita. Gitu dah. Orang Kelantan kata mbel. Tidak mudah. Lepas tu awal waqtil asri pula, awal waktu asar pula. Ni tidak saya saja kata ni. Dia boleh kata gini-gini ni, tidak saya saja kata. Awal waqtil asri pada lalu setakat tu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.